Okey, saya perkenalkan ni Gemilang Empire Zurich Franchise Network. So kami ni di bawah bernaung di bawah Zurich Takaful. So kami ni berniaga takaful. So apa benda takaful tu sebenarnya? Okey. So saya ada 3 section yang saya nak share. Pertama sekali apa tu takaful dan apa benda yang nak jual? Tu yang pertama. Yang kedua, manfaat anda sebagai perunding takaful, dan yang ketiga, kenapa kena join Gemilang Empire. Okey. Alright, keratan akhbar yang pertama ni, kalau kita tengok, tajuk akhbar ni dia kata, mana nak cari RM500,000? Pesakit barah, hati buntu nak cari wang untuk rawatan dan menyara 3 orang anak. So, kita nak bagi tahu sebenarnya kesan ini yang menyebabkan takaful tu keluar. So, apakah kesan kehidupan kepada diorang ni? First kali, kalau siapa ada RM500,000 pun, berapa lama nak kumpul duit ni? Sayang, mungkin duit ni untuk bersara. Tapi disebabkan kita sakit, kita terpaksa pakai duit ni. Itu pertama. Yang kedua, kalau tak ada duit ni, saya percaya kita terpaksa bergolok bergadai harta benda kita untuk selesaikan masalah sakit. Mungkin anak kita punya bahagian pun kita gadaikan. So macam mana dengan anak-anak kita pula? Okay. Yang ketiga, kemungkinan besar keluarga kita terpaksa tolong kita kalau diorang mampu. Ataupun adik-beradik kita terpaksa tolong kita kalau diorang nak tolong. So persoalan dia, adakah duit ni akan dijana dalam masa yang singkat untuk menyelesaikan masalah sakit kita? Itu dia datang. So saya nak tanyalah, kalaulah benda ni berlaku pada anda semalam, okay, kita letak diri kita berlaku pada kita semalam. So macam mana nak selesaikan masalah ni esok? Ada tak duit dalam akaun RM500,000? If kalau ada pun sayang tak duit ni? Ataupun siapakah keluarga kita yang kaya yang sanggup tolong kita sebanyak RM500,000? Ataupun mungkin tak kaya pun ada duit RM500,000 ni, siapakah gerangan mereka nak tolong? Kalau diorang tolong pun nak jadikan cerita berlaku musibah pada mereka pula, diorang minta balik duit ni, adakah kita boleh tolong ketika kita sakit? Kan? So, soalan saya, kalau benda ni berlaku di kalangan masyarakat kita, di keliling kita, apakah kesan kehidupan dia? Anda sebagai orang yang prihatin, berapa banyak yang you boleh tolong? So, persoalan dia, kesan kehidupan kita sangat-sangat sengsara apabila berlaku musibah ni. So, dia bukan masalah kewangan saja, tapi ia adalah bencana kewangan. Setuju? Setuju kan? Okey, kita tengok keratan akhbar yang kedua. Bapa kudung risau masa depan anak. Pekerja kilang hilang pendapatan, minta majikan percepatkan proses dapat pampasan. Bayangkan, bila tak dapat bekerja dan pendapatan akan hilang, sebab kedua panca indera yang putus tu, tak boleh menyebabkan kita boleh bekerja macam biasa. So, kesan dia apa? Kesan dia kalau kita sebagai pencari nafkah ni, for sure kita akan fikirkan pasal orang yang tersayang. Anak-anak kita, isteri kita, mak ayah kita. Itu yang paling kita risau. Kesan dia. Kan? If kalau benda ni berlaku semalam kat kita, adakah majikan kita akan teruskan kita bekerja? Sekiranya berlaku benda ni semalam pada kita, ada tak jalan penyelesaian untuk selesaikan masalah ni? Sekiranya benda ni berlaku di kalangan keluarga kita, kita boleh ke bantu diorang dengan duit yang banyak? Kita kaya ke? Sebab tu takaful tu datang. Okay, sebab tu, kalau takaful, dia dapat membantu kita dengan nilai mungkin RM200 minimum, RM300, RM400, RM500 bergantung pada umur, dapat menyediakan RM500,000. Pampasan sekiranya berlaku kematian, berlaku hilang upaya kekal keseluruhan, dan berlaku penyakit kritikal. So, itu faktor takaful tu datang. Sebab tu saya kata, takaful ni sebenarnya adalah satu keperluan. Ia bukan semata-mata kehendak, tapi ia adalah satu keperluan bagi mereka di keliling kita, termasuk masa depan kita. So, soalan saya nak tanya, siapakah akan gantikan pendapatan kita yang hilang sekiranya berlaku musibah ni semalam? So, kita tanya pada customer kita, yang tu yang mereka akan terfikir. So, macam mana Cik Fahmi nak buat? Sebab itulah bisnes takaful datang. So, kita nak jual benda yang penting. Okay, contoh kalau kita dah kenyang, ada jual burger. Kalau dah kenyang, tak beli burger tu. Sebab ia bukannya satu keperluan ketika kenyang. Bila kita lapar, burger tu sahaja yang ada dekat kedai tu. So, kita terpaksa beli sebab kita lapar. Sama juga. Benda ni adalah satu keperluan sekiranya berlaku musibah. Memang,
Ketika tak berlaku musibah, memang tak ada keperluan. Tapi sebenarnya ia adalah persediaan untuk anda semua. Okay? So, itulah takaful. Sebab tu ramai orang ambil takaful sebab ia satu keperluan. Dan cara nak present, macam saya tadi, lebih kepada bertanya. Sekiranya berlaku semalam, adakah orang nak tolong kita? Siapa yang akan bantu kita? So, kita timbulkan keperluan melalui soalan dengan emosi. Okay? Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, takaful market Indonesia. Pasaran takaful baru ditembusi sebanyak 16%. Maksudnya ada 84% pasaran yang belum ditembusi. Kan? So, bila ada peluang yang besar, sangat-sangat rugi kalau kita tak gunakan peluang ni. Betul? Betul kan? Siap ada orang tolong tandakan lagi tu. Bagus, terima kasih. Kan? So, apa yang saya kata, peluang anda besar untuk menceritakan, berkongsi, memberi rundingan, memberi nasihat kepada masyarakat kat luar sana, tak kira bangsa, untuk share pasal takaful tu penting. Bukan penting, sangat penting untuk kat luar sana. Betul? Siapa yang ada pendapatan je, dia wajib ataupun perlu ada takaful. Kan? Okey. So, kalau kita tengok kat sini, apabila ianya sangat penting, kita kena pastikan ramai orang kat luar sana kena ada takaful. Itu tugas kita. Betul? Okey. Kalau kita tengok kat sini, saya ada nak share benda kedua. Tadi benda pertama. Yang kedua, perancangan perniagaan untuk seorang perunding takaful. Business plan for consultant. Okay, apa yang anda dapat? First kali anda kena tahu keuntungan anda, benefit anda, manfaat anda dalam bidang takaful bersama Gemilang Empire. Okey, anda kena tahu dengan hanya satu jualan, with only one sales, get 6 years profit. Untuk pengetahuan anda, selagi dia bayar, walaupun plan tu baru diambil tahun ni, selagi dia saving untuk jangka masa 20 tahun, kita akan earn income selama 6 tahun selagi dia menyumbang. Maksudnya tahun pertama, tak kira lah dia bayar monthly ke, quarterly ke, half yearly ke, yearly ke. Tahun pertama, customer tu contribute, dia akan dapat 40%, kita akan dapat 40% commission. Dan customer tu renew je tahun kedua, kita akan dapat lagi commission 30%. Sekiranya dia continue tahun ketiga, customer tu kita akan dapat 20% dan sampailah tahun ke-6. In total 125%. Ada yang tanya saya, Cik Fahmi, kalau dia tak renew macam mana? Tak renew tak dapat lah. Kan? Macam tu lah kita beli burger. Kalau beli burger ada untung. Tak beli burger dapat untung tak? Tak ada kan? Tinggal lagi bezanya kalau beli burger ni. Kita jual burger, sekali je untung. Kalau kita nak untung lagi daripada customer yang sama, customer tu kena datang lagi, beli lagi. Okay. Tapi kalau dekat sini, customer ni kita jumpa dan present sekali, dia setuju je, dia contribute selama 20 tahun, mungkin kita punya commission secara pasif akan dapat selama 6 tahun. Dan kita ada cara macam mana customer tu nak bayar secara auto. Contoh, tolak kredit card, tolak account bank, pakai debit card dan sebagainya. Okay, so macam mana pendapatan tu jadi banyak? And kalau kita tengok kat sini, Cik Fahmi ni makin menurun. Macam mana saya nak teruskan perniagaan? Okay, kita tengok perancangan kewangan macam ni. Alright, perancangan perniagaan ni. Seorang consultant, income earning selama 12 bulan ataupun dalam masa 12 bulan. So, katalah anda ni dapat close setiap customer tu RM200. Katalah ada yang ambil 300, ada yang ambil 100, ada yang ambil 150, ada yang ambil 500, ada yang ambil 1000 sebulan. So, kita ambil lah orang yang bayar bulanan, tak kira lah berapa, tapi kita ambil average purata RM200. Darab 10 kes, sebulan, anda collect sebanyak RM2,000. Betul? So, bila anda collect sebanyak RM2,000, collection, bulan pertama, okay, kita dapat RM2,000 daripada 10 customer tadi, darab 40%, komisi kita RM800. Dan nak jadikan cerita, pada bulan kedua ni, orang bulan Januari ataupun bulan pertama ni akan contribute pada bulan kedua. Dan kita cari lagi 2,000 yang baru, 10 orang yang baru setiap bulan. Sebab 10 orang yang lama bulan lepas tu akan renew secara auto pada bulan kedua. Cari lagi 10 orang yang baru, pendapatan kita akan meningkat jadi RM1,600. Dan pada bulan ketiga,
orang bulan pertama ni akan contribute pada bulan ketiga. Dan kita cari lagi, kita ajak secara auto orang bulan kedua ni akan contribute pada bulan ketiga. Kita cari lagi 10 orang yang baru. Pendapatan kita meningkat tak? Yes. Pendapatan kita akan meningkat sebanyak RM2,400. Kalau kata bulan keempat ni kita stop pun, maksudnya orang bulan ketiga ni continue, bulan 1, 2, 3 ni continue, kita akan dapat RM2,400. Tapi, kalaulah customer tu renew selama 6 bulan, konsisten, dan kita pastikan mereka ni contribute, dan kita cari 10 orang baru setiap bulan, so pendapatan kita dah jadi RM4,800. Dan untuk pengetahuan anda, kita di Zurich Takaful the only company yang bayar komisen yang tinggi, iaitu 40% setiap sales yang dibuat dengan produk yang ada. Okay. Kalau kata kita stop pada bulan ke-6, bulan ke-7 nak jadikan cerita kita tak free, kita betul-betul busy dan kita mungkin tak boleh fokus bisnes. Selagi customer renew 4,800 ni, selagi tu jugalah kita akan dapat. Dan kalau kita continue lah kata selama 12 bulan, konsisten, buat sungguh-sungguh, belajar, upgrade dan untuk dapatkan income dekat-dekat 10,000 sebulan, sebenarnya tiada yang mustahil selepas tahun. So kat sini, siapa yang akan tentukan income anda? Anda. Berapa cepat you nak? Kalau you boleh buatlah yang 12 bulan jadi 6 bulan, pun boleh, tak ada masalah sebab kita ada sejarah konsultan kita buat benda ni. Kan? So apa yang saya boleh kata, sangat-sangat rugi kalau kita tak mencuba, kan? Kalau kita mencuba, mungkin nak jadikan cerita, kita mungkin berjaya, kan? Tapi kalau tak berjaya pun, kat mana you rugi? Sebab bisnes ni tak menggunakan modal. Okay? Dan mendapat keuntungan berlipat kali ganda. Okay? Dan, katalah, anda ni berminat. Kita ada, ini cara income yang pertama. Alright, kita buat, kita dapat. Kita buat, kita dapat. Kalau tak buat, still ada passive income. Okay, good. Tinggal lagi, nak banyak tu macam mana lagi? Okay, yang ni kita ambil kira RM200 per case. Okay, kalau you naikkan jadi RM400 per case, maksudnya kalau you continue selama 12 bulan, income you dah berbelas ribu. Almost 19,000, betul? 19,200. Ia bergantung kepada berapa bijak kita nak pastikan customer kita bayar. Betul kan? Okey, ini income model seorang ejen takaful. Konsultan takaful. So, anda kalau yang berminat tengok benda ni, RM800 pun boleh selesai hutang. Aku ada kredit card nak kena selesai. Aku ada PTPTN nak kena selesai. Aku ada hutang yang perniagaan yang sebelum ni aku bayar. Aku kena bayar dan kena selesai. Okey. Dan kita ada sejarah di mana ada seorang ejen kita ni berhutang dengan orang ataupun bank sebanyak RM500,000. Tapi dalam masa 3 tahun dia settle melalui bisnes takaful ni. So, tiada perkara yang mustahil, hanya mereka berhenti yang mencuba. Betul? Alright. Kita pergi pada slide seterusnya. Okay, ini adalah peluang kedua untuk dapat tambah pendapatan dalam perniagaan takaful. Okay, menjadi seorang ketua agensi ataupun dia bagi agensi leader. Tadi seorang perunding takaful. Sekarang ni menjadi ketua agensi. Okay, tadi seorang konsultan kita panggil dia self-employed. Okay. Sekarang ni kita nak ajak you all jadi seorang business owner. Sambil-sambil jadi self-employed, belajar to become business owner. So kalau anda tengok kat sini, ini adalah cash flow quadrant, di mana 4 cara untuk produce income. Alright. Kita ni, siapa-siapa yang bekerja dengan orang, okay, ada majikan, kita ni kategori employee. So bila kategori employee ni, kita akan earn 5% je wealth maximum. Alright. Pada mereka yang berjawatan besar, CEO ke atas mungkin, mereka mungkin banyak duit. Okay. Tapi, adakah mereka ada masa? Tanggungjawab besar tak jadi CEO? Besar. Okay. Dan ada orang, pendapatan macam CEO, ramai yang berjaya, alright, bekerja sendiri, tinggal lagi, time dia pun sibuk juga. Ada yang tak sibuk, tapi ada juga yang sibuk, alright, tapi hakikatnya, dia tak ada limit income. Dia boleh unlimited income. Okay. Tapi kita nak ajak, selain unlimited income ni, alright, kita nak ajak you jadi business owner. So, you own the system, you boleh create you punya kekayaan, alright, 95% ni, okay, dan you ada orang yang bekerja dengan anda, betul? Okay, so apa yang saya boleh kata, anda kena
tahu yang benda ni penting. Benda ni penting untuk anda semua belajar. Alright. Seorang ketua agensi ni, ni tahu strategi jadi seorang agency leader corporation ni. You all ni, semua ni agency leader. Katalah anda ni orang yang pakai kod biru ni. So, anda buat recruitment. Anda buat recruitment, rekrut seramai yang mungkin bergantung pada effort anda. So, bisnes orang bawah ni buat, tak kira lah siapa yang di bawah ni buat, anda akan dapat overriding sebanyak 6%. Dan anda akan entitle 10% sekira layak. Ada dia punya kriteria. Term and condition apply. Tapi kita nak cerita pasal 6%, sebab 6% ni confirm. Meaning that kalau orang bawah buat, termasuk anda buat, anda akan dapat 6%. Meaning that kalau anda sendiri buat personal sale, anda akan dapat 40% commission tadi, plus 6%. Maksudnya, setiap jualan yang anda buat selepas jadi leader ni, 46%. Itu pun tinggi. Betul? Nak jadikan cerita, macam mana you boleh jadi passive income? Macam mana you boleh jadi agency leader yang berjaya? Alright? You mesti lahirkan leader kalau you nak jadi orang yang berjaya dalam bisnes ni. Alright? Sebab kita tengok, siapa mereka seorang leader yang berjaya pasti akan melahirkan leader. So, kalau kata nak jadikan cerita yang hijau ni promote jadi agency leader, dia ni kategori generasi 1 untuk anda tau. Right? So, anda still makan 6%. Untuk pengetahuan, grup dia ni punya bisnes tau. Bukan dia seorang. Grup dia punya bisnes. Dan untuk pengetahuan, G1 ni, yang baju hijau ni, bila dia ada grup, dia kena jaga grup dia sendiri. So, anda ni pula makan 6% atas passive income. So, tak payah cara grup ni pun, anda dah ada 6% dah. Tapi kalau you cara pun bagus, tak ada masalah. You ambil tahu pun bagus. You nak tengok, you nak ajar dia pun bagus, tak ada masalah. Tapi kalau lah kata you nak tengok passive income datang satu hari nanti dia dah sukses, sampai bila-bila selagilah bisnes orang bawah ni buat, selagi tu juga you akan dapat 6%. Nak jadikan cerita, di bawah generasi 1 kita ni adalah salah seorang yang mampu untuk jadi leader. So dia pun promote jadi generasi 2 punya leader bagi anda. So anda dapat tak? Apa-apa, still akan dapat. Iaitu 6% juga. Dan nak jadikan cerita, di bawah generasi kedua ni juga, ada lagi seorang leader yang mampu untuk jadi leader akan datang. So, dia ni kategori generasi ketiga. So, kita pun masih akan dapat 6% bisnes yang dia dan anak dia buat, direct group ni buat. So, meaning that, kalau ikutkan total, 6 plus 6, 12, plus 6, 18, plus 6, 24%. Tinggi sebenarnya. Tinggi. Kalau lah kata direct group kita ni campur generasi 1 kita ni, campur generasi 2 kita ni, campur generasi 3 kita ni, buatlah kata 10 juta, katalah 10 juta buat, darab 24%. Darab 6%, tinggi kan? So, untuk pengetahuan, 6% ni untuk tahun pertama. Tahun pertama. Ni nak tengok, nak bagi tahu. Kita makan 4 tahun komisen daripada setiap grup, termasuk direct group kita. Direct group kita ni besar sikit lah. 15%. Tapi setiap grup yang melahirkan production, kita akan makan setiap tahun customer to renew. So in total sebenarnya komisen kita ni 170%. Tinggi kan? Tinggi. Right? So ada 2 cara pendapatan. Pertama, buat personal sale dapat 40%, 30%, 20%, 15%, 10%, 10%. Jadi leader, you dapat lagi 6%. Nak jadikan cerita, you lahirkan leader, you dapat lagi 6%. 6%, 6%. So, macam mana strategi nak bagi betul-betul income lagi besar? Saya bagi contoh, katalah satu leader ni, kita bagi tema, ataupun kita bagi dim, kita panggil dia best, Cogan kata ni best juga. Satu leader, 1,000 sebulan. Satu leader akan bagi income 1,000 sebulan. Satu leader akan bagi passive income 1,000 sebulan. Macam mana? Contoh, anda kat tengah ni, right? Anda lahirkan seorang leader yang warna hijau tadi, dan seorang leader ni juga, dia pun akan lahirkan rumpun ni juga. So, yang ni dikira satu rumpun untuk anda. Dia pun akan jadi macam ni juga, matahari ni juga. Dan katalah, kita ambil yang average, yang minim, yang orang cakap memang realistik seorang leader ni boleh buat. Seorang leader ni, dia buat rekrutmen setakat 4-5 orang saja, dia boleh earn 200,000 bisnes tahun. So, satu rumpun ni saya anggarkan 1 juta bisnes.
Nak jadikan cerita, kita lahirkan ramai direct group kita yang menjadi leader. Dan diorang pun ada rekrutmen, diorang pun ada rumpun masing-masing dan setiap rumpun ni memberi 1 juta bisnes pada anda. So, tak kira lah, datang dari mana pun, you dah tahu dah, you akan makan 3 generasi 6%. Semua sama. Duduk bawah kita pun 6%. Duduk generasi 1 pun dapat 6%. Generasi 2 pun 6%. Generasi 3 pun 6%. Fair and square. Adil dan saksama. Tak ada nak tahan-tahan orang jadi leader. Okay? So, kalaulah kata anda ni outstanding, buat 90 leader, darab 200,000 seorang, you akan collect 18 juta bisnes. Okay? Darab 6% overriding. OR ni overriding, maksudnya tahun pertama bisnes saja you dah lepas 1 juta income. Okay? Bersamaan 90,000 sebulan. Kalau tahun pertama. Tapi kalau customer tu dan kita dah ada snowball business income, okay, snowball business income, meaning that kita ada 4 tahun snowball income, kita akan dapat 1.8 juta bersih income ataupun bersamaan 150,000 bersih. Ini kalau dengan 90 leader. So apa yang saya boleh kata, 90 leader, 90,000 sebulan. 90 leader, 90,000 sebulan. Maksudnya 90,000 bagi 90 leader, maksudnya 1 leader, 1,000 sebulan. Dengan 6% overriding. Okay, katalah, okay, kita tolaklah 30 leader. Tinggal 60 leader pun, 60,000 income sebulan. Tak pun, kita kata 30 leader pun tak apa. Okay, average buat 200,000 bisnes setahun. Setahun 200,000 kecil je ni. Okay, dengan manpower sebanyak 4 ke 5 orang, termasuk kita boleh jana 200,000 bisnes orang. Dengan 30 leader ni pun, kita dah earn income sebanyak 30,000. Okay. So, diorang yang hijau, yang hitam ni pun akan buat matahari juga yang sama. So, passive income ni akan kita dapat sampai bila-bila selagi leader tu pun dapat earn income sampai bila-bila. So, maksudnya kat sini yang kita nak ajak you jadi business owner. Kat sini kita belajar macam mana nak create passive income untuk masa depan anda. Dan bisnes ni pula boleh diturunkan, diwariskan kepada ahli keluarga kita. Kan bagus tu? Maksudnya income yang kita jana ni, kita boleh wariskan kepada orang lain. Kalau sudi, kalau nak lah. Alright, so macam mana nak jadi leader ni? Kan? Jadi Cik Fahmi kata leader. Macam mana nak jadi leader? Senang je. Ini requirement nak jadi leader. ACE ni adalah kiraan production. Direct team anda buat rekrutmen. Okay, dengan total group sales sebanyak 50,000. Okay. Dengan kekuatan manpower minimum 4 konsultan. Okay. Minimum 2 konsultan tu kena achieve 10,000 business. Dan dalam masa sebulan you dah achieve 2 benda ni, you dah boleh naikkan pangkat jadi agency leader. Dalam masa sebulan. Meaning that, bulan pertama anda jadi ejen, dapat 40% commission. Lepas sebulan, anda buat 50,000 dengan grup, bukan seorang. Plus 4 orang ejen yang lain, buat yang sama-sama, buat benda sama. Dalam masa sebulan pun, you dah extra 46% commission personal sale. And then you dah ada passive income 6% untuk jangka masa panjang. Dan kita menyediakan satu course training untuk leader, macam mana jadi leader yang sukses dekat dalam perniagaan ni. Okay. So, sangat senang nak jadi seorang pemimpin dalam agensi, sangat senang nak dapat passive income, sangat senang nak menjana pendapatan dan passive income. Kalau nak. Tapi kadang-kadang it's all about mindset. Kalau nak, memang cepat dapat. Kalau tak nak, bagilah murah macam mana pun tak nak. Betul? So, apa yang saya boleh kata, inilah cara kita nak bantu ekonomi yang orang lain, ekonomi masyarakat kita dengan sistem perniagaan ni. Alright, so tiada paksaan untuk you mencuba sebab tak ada orang yang gagal mencuba pun dalam bisnes ni sebab tak ada modal, tak kena bayar, tak ada modal permulaan, tak ada nak menyediakan property, aset, nak sewa tu, sewa ni, nak beli barang tu, beli barang ni. Kita hanya perlu belajar, tambah ilmu, ada database klien ataupun bakal prospek kita, belajar macam mana dapatkan prospek, belajar macam mana dapatkan konsultan, you akan dapat income untuk jangka masa panjang. Okay? Okay, sesi yang ketiga ni saya nak share kenapa Gemilang Empire ni willing to help you to become rich, become success.
Okay, sebab kalau kita tengok dekat sini, dalam gambar ni saja pun, inilah orang-orang kita yang dah berjaya banyak dalam bisnes takaful ni. Okay, dan platform Gemilang Empire ni telah proven sukses yang melahirkan ramai leader yang berjaya, melahirkan ramai ejen yang berjaya, melahirkan MDRT, melahirkan MTOT, melahirkan COT, dan melahirkan mega agency dan juga melahirkan $1 million agency. Okay, kenapa? Why? First kali anda kena faham, kita ni berfikiran besar. Think big. Alright? Kalau kita tengok, target-target dalam grup Gemilang Empire ni, dia bukan jutaan ringgit, tapi puluh dan ratus juta. So, tahun 2020, sempena tahun 2020, kami memilih 20 juta target untuk tahun 2020. Dan dia akan meningkat lagi 5 tahun, kita akan jana perniagaan kita sebanyak 100 juta. Sebenarnya maksud tersiratnya sangat simple. Tersurat nak 100 juta, tersuratnya you all punya commission banyak, tapi tersiratnya sebenarnya ramai orang kat luar sana ada takaful. Dan ramai orang kat luar sana dapat dilindungi keluarganya melalui pampasan takaful. Itu sebenarnya objektif paling utama. Tapi kita kena ada matlamat yang besar, iaitu bisnes kita kena capai 100 juta. Dan benda ini realistik. Sebab kita mempunyai ramai manpower. Untuk pengetahuan, kita target 720 manpower. Kita dah ada 525 orang manpower. Kita hanya short 200 lagi. Tapi disebabkan masa panjang lagi, dengan kekuatan agensi yang besar ni, kami yakin kami akan capai 1,000 konsultan tak lama lagi. Dan ia datang daripada anda semua yang baru-baru. Yang lama-lama selamat dan memang dah buat. Dan realistiknya 25 juta pada 2021 tu tercapai dan kami sebenarnya target lebih sebab manpower dah start bertambah. Dan ramai orang jadi ejen takaful sekarang ni sebab awareness, sebab ramai yang diberhentikan kerja, ramai yang buat part time nak tambah income. Dengan ekonomi yang tak bagus ni, anda kena cuba satu perniagaan yang tanpa modal tapi mendapat keuntungan berlipat kali ganda, iaitu bisnes takaful ni. Okay? Alright. Macam mana Gemilang Empire ni boleh bantu anda? Okay, dekat sini ada 5 jejaka handsome. Okay, yang pertama kita kenalkan Encik Wan Muhammad Izani ni, iaitu Director Gemilang Empire. Dia ni head kepada semua Regional Director dan dia ni akan pantau semua Regional Director punya proses dekat setiap tempat. Di mana setiap leader management team yang ada di setiap tempat ni kena efektif, kena berkesan untuk menjana pendapatan 100 juta akan datang. So, kita ada Encik Muhammad Hafiz Wahab di East Malaysia, Regional Director East Malaysia. Kita ada Encik Azri Azam, Regional Director East Coast, iaitu dia cover Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kita ada Encik Saiful Bahari, di mana dia akan jaga utara daripada Perak sampai Perlis. Kita ada Encik Muhammad Fazli, Regional Director Central, dia akan jaga Klang Valley. Dan kita ada Encik Hafiznan, Regional Director Southern Region. So, dia akan cover daripada Negeri Sembilan sampailah ke Johor. So, betapa besarnya grup ni, dengan ada structure sistem, di bawah diorang ni pula ada department yang akan bantu ejen baru, ejen lama untuk grow, untuk perform, untuk pastikan budaya grup maju, untuk memastikan environment positif, gembira, happiness, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan sifat-sifat kekeluargaan. Ni dia. Di bawah regional director ni ada state director. Maksudnya setiap negeri tu dia ada ketua dia. Okay. Di bawah state director ni dia akan pantau 5 department ni. So, human resource. Human resource ni diguna pakai untuk menyediakan data, okay, profile untuk semua konsultan, tak kira baru dah lama, supaya mereka ni ada hala tuju. Dan mereka ni menyimpan data-data semua konsultan kita supaya kita ni mudah nak rujuk. Dan selepas kita ada profile dan data ni, kita akan masukkan ejen baru, even ejen lama, kepada semua leader juga, training and communication. Tak kisah, soft skill, hard skill, NLP mungkin, ataupun sharing session daripada top sales, ataupun success people, ia datang daripada training and communication. Okay, so maksudnya, every single training yang kita sediakan untuk anda kena masuk dan belajar. Sebab selagi anda tak penuhi ilmu di dada, dan anda tak boleh tambah pendapatan. Kalau nak tambah pendapatan sangat simple, tambah ilmu. Okay, kita ada sales and marketing department. So, apa function dia? Dia menyediakan platform untuk kita buat sales. Dia menyediakan bahan-bahan marketing. Dia menyediakan kita untuk kita buat social media business. Kita boleh gunakan sales marketing ni untuk belajar bagaimana nak close sales yang lebih baik dan kualiti. Dan ramai yang orang sukses dalam
ni disebabkan ada department-department ni. Dalam sales and marketing juga kita akan belajar macam mana nak close customer, macam mana kita nak gunakan produk ni untuk suit dengan produk untuk orang-orang, okay, macam mana dengan selling teknik. Kita akan ada 2 department lah, training communication and sales marketing. Alright. Dan Soul and Spirit ni dia membudayakan agensi, dia membudayakan anda, dia mendisiplinkan anda, dia memberi anda satu peluang untuk meningkatkan disiplin, integriti dan sebagainya, dan create awareness juga dalam department Soul and Spirit ni, dan juga memberi anda keseronokan dalam berniaga bisnes takaful ni. So, ketika anda ada soul untuk you tolong orang, ketika ada anda semangat untuk bantu-bantu orang, inilah department yang akan menggerakkan anda supaya anda lebih maju. Dan yang terakhir, kita ada department IT and Advertising. Okay, dia menyediakan poster, e-poster, menyediakan advertising, and menyediakan platform untuk promote kita punya top sales. Dia menyediakan poster untuk social media kita. Dia membantu kita menyediakan bahan-bahan storytelling untuk kita sediakan, kita masukkan dalam social media kita. So, department-department ni sangat-sangat committed untuk bantu kita punya consultant baru tak kira lama untuk kita maju ke depan. Dan mereka ni akan upgrade diri mereka dari masa ke semasa untuk bantu ejen-ejen kita supaya mereka pun berjaya. Sebab tu Gemilang Empire makin lama makin besar because we create the system, we build people, dan people and system will build the business. So, itu saja daripada saya. So, tak lain dan tak bukan, sebelum saya tamat sesi kali ini, ataupun sharing saya ni, tak salah mencuba. Kalau sudi, katakan sudi. Tidak ku ternanti-nanti. Apa-apa pun kita kena mencuba. Kita tak tahu rezeki kita, kita tak tahu nasib kita, dan kita belum mencuba, kita dah letak satu keputusan. Itu salah. Sebenarnya you mencuba, berusaha. Kalau gagal pun, kat mana you rugi? Kan? So apa-apa pun perbuatan yang kita buat, rezeki kita dapat bergantung kepada kadarnya. Okay?